Pada dasarnya, definisi standard kelestarian alam sekitar ialah segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud semula jadi di permukaan bumi atau sebahagian daripadanya. Kelestarian alam sekitar juga adalah pembangunan lestari yang juga berkait rapat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi yang mampan. Tiada bentuk pertumbuhan ekonomi dapat diteruskan selama-lamanya jika sumber alam sekitarnya tercemar dan rosak. Dalam konteks sama, kelestarian alam sekitar adalah kadar penuaian sumber yang boleh diperbaharui, pengurangan kadar pencemaran dan penambahan sumber daya yang dapat diperbaharui serta juga dapat dilanjutkan selama-lamanya. Islam menekankan kepentingan melindungi alam sekitar dengan meminta pengikutnya tidak menebang pokok, mencemarkan sungai dan udara. Ajaran Islam sendiri sangat menekankan bahawa manusia mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Islam menuntut umatnya memelihara alam sekitar dengan sebaik-baiknya dan mencegah kita dari melakukan kemusnahan terhadapnya. Hal ini ditegaskan secara jelas dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi. Surah Al-Baqarah ayat 11. Seterusnya ialah jenis pencemaran alam sekitar. Terdapat dua faktor, antaranya ialah faktor semula jadi dan faktor manusia. Faktor semula jadi ialah pencemaran yang berlaku dengan sendirinya setelah berlakunya bencana alam seperti letusan gunung berapi, dilanda ribut taufan, gempa bumi dan sebagainya. Faktor manusia pula ialah pencemaran yang dilakukan oleh manusia sama ada sengaja atau tidak sengaja. Assalamualaikum. Nama saya Nur Atirah. Saya akan menerangkan tentang punca atau bagaimana terjadinya pencemaran alam sekitar. Pencemaran alam sekitar boleh terjadi dalam pelbagai cara. Antaranya ialah melalui aktiviti pembangunan dan perindustrian. Hal ini kerana aktiviti pembangunan dan perindustrian akan menyumbang kepada pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran bunyi dan pencemaran tanah. Sebagai contohnya, pencemaran tanah yang berpunca daripada pembuangan sisa toksik dan nuklear. Selain itu, pelepasan asap dan bahan-bahan pencemar lain seperti asap dari egsos kenderaan, pembakaran api fosil dan sel-sel penjana kuasa boleh menyebabkan pencemaran udara. Seterusnya, punca berlakunya pencemaran bunyi ialah disebabkan peningkatan penggunaan kenderaan di jalan raya yang membawa kepada kesesakan lalu lintas. Hal ini kerana pengguna jalan raya akan membunyikan hon kenderaan mereka tanpa henti apabila berlakunya kesesakan lalu lintas. Selain itu, pencemaran bunyi juga sering berlaku di kawasan pembinaan kerana penggunaan jentera-jentera dan juga mesin yang menghasilkan bunyi yang kuat sekaligus merosakkan suasana aman sesuatu kawasan. Seterusnya, pencemaran alam sekitar juga disebabkan oleh pembuangan sampah yang tidak terkawal. Hal ini terjadi kerana sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab membuang sampah di merata-rata tempat tanpa berfikir tentang keburukannya. Masalah ini terjadi kerana masyarakat kurang peka terhadap isu pencemaran alam sekitar. Mereka juga tidak diberikan pendidikan yang khusus tentang cara-cara pembuangan sampah yang betul dan cara-cara untuk mengitar semula barang terpakai. Hal ini juga terjadi disebabkan penguatkuasaan undang-undang yang lemah. Pihak penguasa tidak mengambil sebarang tindakan terhadap organisasi maupun individu yang membuang sampah di merata-rata tempat, sekaligus membuatkan mereka tidak takut untuk mengulangi kesilapan yang sama. Saya akan meneruskan perbincangan dalam kepentingan kelestarian alam sekitar. Alam sekitar merupakan tempat tinggal bagi flora dan fauna. Kedua-duanya memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan alam semula jadi. Flora fauna juga merupakan diversiti yang tidak boleh dipisahkan. Pemeliharaan terhadap alam sekitar adalah amat penting untuk mengelakkan kepupusan flora dan fauna. Flora merupakan tempat perlindungan pelbagai fauna daripada angkara manusia atau sesama haiwan sendiri. Kepupusan salah satu daripadanya akan menjejaskan kitaran semula jadi.
Sekiranya aktiviti haram seperti penebangan hutan yang tidak terancang boleh dimansuhkan, hal ini tidak akan menjejaskan pertumbuhan flora dan fauna dalam kehilangan habitatnya. Justru, habitat hidupan darat dan air terpelihara. Seterusnya, kepentingan kelestarian alam sekitar begitu signifikan supaya manusia mendapat sumber air yang bersih. Pencemaran air seperti membuang sampah dan sisa toksik ke dalam sungai akan memberikan kesan buruk kepada kehidupan manusia. Dengan kewujudan hutan sebagai kawasan tadahan hujan yang menakung air secara semula jadi lalu disalurkan ke sungai, segala jenis hidupan dapat menggunakan air tersebut dengan selamat tanpa sebarang mudarat sekiranya pencemaran tidak berlaku. Oleh itu, kita perlulah menjaga kebersihan sungai agar sumber air yang kita perolehi selamat untuk digunakan. Akhir sekali, dengan menjaga alam sekitar sebaik-baiknya, hal ini dapat mengelakkan suhu bumi meningkat. Aktiviti pembalakan yang berleluasa akan memberikan impak negatif kepada alam sekitar. Sekiranya tidak dapat dikawal, peratusan tumbuhan hijau akan berkurangan dan terjadinya pemanasan global yang ekstrim. Kita sudah semestinya tidak mahu hidup dalam cuaca yang terlampau panas setiap masa. Bahkan, mungkin dapat menjejaskan kesihatan kita. Maka, ayolah menjadi manusia yang bertanggungjawab dalam menjaga kelestarian serta keharmonian alam sekitar. Dasawarsa ini sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. Namun di sebalik itu, kita acap kali tersentak oleh pelbagai permasalahan yang mengancam khazanah negara kita iaitu alam sekitar. Kekayaan flora dan fauna yang dimiliki negara kita seperti kawasan-kawasan tumbuhan hijau, udara dan air semakin diancam pencemaran kerana pembangunan sosioekonomi yang berlangsung bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Kesan daripada kecoyan manusia mengejar kekayaan tanpa memikirkan akibat terhadap alam sekitar telah menyebabkan insiden atau bencana berlaku yang mengancam nyawa manusia. Justeru, kita perlu sedar bahawa demi kelangsungan tamadun manusia sejagat dan habitat yang kita huni, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar perlu menjadi agenda utama pada masa kini. Jadi, saya akan terangkan beberapa cabaran yang boleh kita laksanakan untuk menjaga alam sekitar. Tiap obligasi haruslah bermula dengan diri kita sendiri. Begitu juga dengan cara untuk menjaga alam sekitar adalah dengan mengamalkan kita semula. Pihak berkuasa sebelum ini pernah memperkenalkan tong-tong kita semula yang mempunyai 3 warna berbeza, iaitu warna biru untuk kita semula kertas, warna coklat untuk barang kaca dan jingga untuk tin aluminium. Namun, kempen kita semula yang bernas ini dilaksanakan seperti hangat-hangat tahi ayam. Untuk menjadi seorang individu yang berminda kelas pertama, kita perlu sentiasa memulakan sebuah perubahan dengan diri sendiri. Apabila kita berjaya mengamalkan kita semula seperti mengasihkan sisa sampah, mengikut kategori mereka dan membuangnya dengan hemah di pusat kita semula, orang sekeliling kita mampu untuk melakukan perkara yang sama. Amalan seperti tidak menggunakan plastik dan membungkus makanan daripada permis makanan, menggunakan bekas yang dibawa daripada rumah juga membantu menjaga alam sekitar. Tegasnya, penjagaan alam sekitar bermula dengan amalan kita semula di rumah. Saya akan meneruskan cadangan-cadangan yang boleh dilakukan oleh masyarakat untuk melestarikan alam sekitar di negara kita. Bagi memastikan persekitaran kita selamat untuk didiami, orang awam perlu mengambil berat dan memberi perhatian terhadap kebersihan di dalam dan juga di luar rumah mereka terlebih dahulu. Ini kerana menjaga kebersihan alam sekitar perlu berakar umbi dari rumah. Setiap anggota masyarakat perlu mempunyai kesedaran yang tinggi dalam menjaga kebersihan, misalnya tidak sesuka hati membuang sampah ke dalam longkang dan sistem perparitan kerana ia akan menyebabkan sistem salinan tersumbat dan akhirnya akan membawa kepada masalah-masalah lain seperti berlakunya banjir dan sebagainya. Selain itu, langkah-langkah untuk menjaga alam sekitar yang boleh disertai oleh ahli masyarakat adalah melakukan aktiviti sukarelawan membersihkan kawasan sekitar. Persis kata peribahasa kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Hal ini demikian kerana masih terdapat segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab membuang sisa-sisa yang tidak sepatutnya ke dalam sungai atau laut. Pemerkasaan undang-undang juga mungkin tidak diendahkan
atau meninggalkan kesan kepada mereka. Oleh itu, kita sebagai warga negara yang cinta akan negara seharusnya menyertai aktiviti-aktiviti sukarelawan yang berusaha untuk membersihkan kawasan yang dicemari seperti kawasan sungai dan pantai. Pencemaran sampah dan sisa lain yang sering berlaku di negara kita perlu diambil serius oleh semua pihak. Jika insiden ini dibiarkan, hidupan akuatik dan juga sumber air kita akan terancam dan menyebabkan kita kekurangan sumber tersebut. Akhir sekali, saya akan menerangkan cadangan yang boleh negara laksanakan untuk melestarikan alam sekitar. Dari sudut pandang yang lain pula, apa benda tiba-tiba ni? Akhir sekali, cadangan yang boleh negara laksanakan untuk melestarikan cadangan yang boleh dilaksanakan oleh negara untuk Akhir sekali, cadangan yang boleh dilaksanakan oleh negara untuk melestarikan alam sekitar adalah dengan menggunakan teknologi mesra alam. Kita tidak boleh nafikan bahawa ekonomi negara juga disumbangkan daripada sektor perindustrian. Sekiranya negara kita bertekad untuk menjaga alam sekitar, sektor perindustrian juga perlu melakukan perkara yang sama dengan menggunakan teknologi mesra alam. Tamsilnya, penggunaan penapisan udara yang dipasang di cerobong asap kilang dan juga exhaust kenderaan perlu diwajibkan. Pihak kerajaan boleh menggalakkan inisiatif ini dengan mengurangkan kos menghasilkan penapisan udara tersebut dengan bantuan subsidi. Persis kata peribahasa, tidak ada gunung yang tak dapat didaki, tiada lurah yang tidak boleh dituruni. Begitu juga dengan langkah drastik ini di mana perubahan seperti menggunakan tenaga yang boleh diperbaharui di peringkat industri hendaklah dimulakan pada hari ini. Intihannya, penjagaan alam sekitar lebih efektif dengan menggunakan teknologi mesra alam secara komersial dan juga di peringkat perindustrian. Sebagai kesimpulan terhadap topik ini, terdapat 7 prinsip kelestarian alam sekitar mengikut ajaran Islam. Yang pertama ialah alam semula jadi itu sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan alam dengan sempurna tanpa apa-apa kurangnya. Yang kedua, alam untuk manusia. Alam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan kehidupan manusia untuk jalani kehidupan mereka. Yang ketiga, sumber alam. Sumber alam yang wujud ini dapat menampung kehidupan manusia, terutama sebagai sumber ekonomi pendapatan mereka. Yang keempat, pengurusan sumber alam. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita sebagai manusia yang berakal agar hasil bumi perlu diuruskan dengan baik supaya dimanfaatkan oleh semua penduduk. Yang keempat, larangan merosakkan alam. Allah Subhanahu Wa Taala amat melarang umatnya merosakkan muka bumi ini untuk kepentingan diri. Yang keenam, manusia punca kerosakan. Aktiviti manusia tanpa menghiraukan penjagaan alam sekitar yang telah menyebabkan kerosakan alam demi kepentingan diri sendiri. Dan akhir sekali, sikap punca kerosakan alam sekitar itu sendiri yang berpunca daripada manusia, iaitu dengan sifat tamak mereka. Seterusnya, kesyumulan Islam dalam aspek pemeliharaan alam sekitar. Islam itu adalah agama yang syumul. Kesyumulan Islam itu merangkumi semua aspek, termasuklah menjaga alam sekitar. Sebagai manusia yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita menjaga alam dengan baik kerana ia adalah tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat Islam yang sentiasa menurut penganutnya agar melakukan dan hindari perbuatan merosakkan termasuklah terhadap alam sekitar. Sikap bertanggungjawab, amanah, ihsan dan adil merupakan sikap yang perlu ada pada manusia bagi memelihara alam ini.